Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita sambung lagi Sains Tingkatan 4 Bab 4 Teknologi Hijau dan Melestarikan Alam 4.3 Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa. Alright, so dalam tajuk ni 4.3 sektor pengurusan sisa dan air sisa, kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama ialah menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa, dan yang kedua mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. So pertama sekali kita pergi dahulu kepada definisi sisa dan air sisa. So ada dua benda yang kita kena belajar, apakah sisa dan apakah air sisa, apakah isu sosio-saintifik yang melibatkan sisa dan air sisa, dan apakah faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik serta aplikasi teknologi hijau untuk menangani sektor dalam sisa dan air sisa. So sisa itu apa? Sisa itu ialah apa sahaja lebihan, keluaran yang tidak dikehendaki ataupun bahan yang perlu dilupuskan kerana sudah rosak, pecah ataupun lusuh. Apa saja yang lebihan? Okey, terutamanya dari segi lebihan-lebihan yang bersifat pepejal, yang kita dah tak nak dia, yang kita kena lupuskan dia, kita kena hapuskan dia kerana dah rosak, pecah ataupun lusuh. So jenis-jenis sisa kita boleh bahagikan kepada 5 jenis. Yang pertama ialah sisa isi rumah ataupun kita panggil sebagai sisa domestik yang ada di rumah kita, yang kita dah tak nak guna dah kerana rosak, pecah ataupun lusuh. Contohnya sisa-sisa makanan. Okey, lebihan-lebihan makanan yang kita balance, kita dah tak makan tu kita buang dalam tong sampah, kita pun letak dalam tong sampah besar di rumah kita. So plastik, kertas dan sebagainya. Yang kedua ialah sisa industri ringan ataupun berat, iaitu dari segi bahan-bahan lebihan daripada kilang-kilang dan sebagainya. Contohnya sisa bahan mentah, sisa pemprosesan besi dan sebagainya. Sisa pembinaan daripada tapak-tapak construction, okey. Contohnya cat, konkrit, macam-macam lah, besi-besi yang lebih, kayu dan sebagainya. Dari segi bahan-bahan yang dah tak nak kita gunakan apabila kita dah siap buat rumah, mesti ada bahan-bahan lebih. Contohnya cat, okey, konkrit ataupun bahan-bahan yang kita dah tak nak guna kerana dah expired ke. Alright, yang keempat ialah sisa komersial. Okey, contohnya kotak-kotak plastik dan sebagainya. Sekarang ni banyak kita beli online, datang dengan kotak-kotak. So kita nak barang dalam kotak saja. So kotak tu kita tak nak guna. Kotak tu ialah sisa. Okey, yang kelima ialah sisa khas. Sisa khas ni ialah sisa toksik yang perlu kita lupuskan secara terkawal kerana sisa toksik ini membahayakan alam sekitar dan kehidupan manusia. Contohnya bahan-bahan yang mempunyai radiasi yang tinggi yang boleh membahayakan kehidupan kita lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada air sisa. Tak ada sisa, sekarang ni air. So air sisa ni senang sahaja, iaitu air yang berbentuk cecair yang kita dah tak nak guna dah. So air yang telah digunakan termasuklah bahan-bahan seperti sisa manusia, kencing ke, ludah, bersin, muntah dan sebagainya. Sisa makanan, air-air yang kita dah tak nak, minyak, sabun dan bahan kimia. So jenis-jenis air sisa ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama ialah air sisa domestik yang datang daripada rumah kita. So kita mandi, kita mencuci, kita memasak, mesti ada air-air yang lebihan-lebihan tu. Contoh washing machine kan, kita basuh baju, so air yang lebih-lebihan tu namanya air sisa. Kita cuci pinggan mangkuk, air yang lebihan jatuh kepada dalam sinki, air tu air sisa. Kita mandi, shower, air tu jatuh dalam lubang tandas, air tu ialah air sisa. Yang kedua, air daripada sisa perindustrian, okey, dari segi pemprosesan ke, penyejukan ke. So daripada kilang-kilang kita namakan sebagai air sisa perindustrian. Dan yang ketiga ialah air sisa larian ataupun storm water, datangnya daripada alam semula jadi, natural. Contohnya air hujan, okey, saji yang mencair di kutub utara dan sebagainya. Alright, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Apakah punca-punca, apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu sosio-saintifik ini berlaku dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa? So yang pertama ialah paling utama ialah sebabnya pertambahan populasi dunia. Okey, penduduk dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Awak tengok dekat gambar rajah sebelah kiri tu, pada tahun 1800 ataupun 1804 tu, penduduk dunia direkodkan seramai 1 bilion sahaja. Lepas tu pada tahun 19
1927 meningkat satu kali ganda iaitu 2 bilion, naik kepada 3 bilion pada tahun 1960, naik pula kepada 4 bilion pada tahun 1974 dan meningkat saban tahun, dan dijangka pada tahun 2048 penduduk dunia mencecah 9 bilion. So semakin ramai orang dekat dunia ni, semakin banyaklah sisa dan air sisa dihasilkan. Kerana apa? Kerana keperluan setiap manusia yang ada di dunia. Ramai yang nak mandi, ramai yang nak makan, ramai yang ada kilang-kilang construction pun semakin bertambah dan sebagainya. Inilah punca utama pertambahan populasi dunia. Yang kedua ialah industri pembuatan yang semakin berkembang. Contohnya kilang-kilang, kedai-kedai dan sebagainya, semuanya semakin berkembang. Kerana apa? Kerana pertambahan populasi dunia. Sebab apa? Sebab ramai orang ni. So ramai orang, ramailah yang nak kerja, keperluan pun semakin meningkat, rumah semakin banyak. Jadi semakin banyaklah air sisa dan sisa yang terhasil daripada industri pembuatan ni. Yang ketiga ialah perubahan gaya hidup dan sosio budaya manusia. So sekarang ni semakin lama semakin maju, semakin banyak barang-barang keperluan manusia dicipta, dihasilkan. Jadi apabila banyak keperluan kita, perubahan hidup kita pun dah berlaku. Contohnya macam kita waktu kecil dulu tak dapat nak beli, tak ada duit. So kita dah besar sekarang, kita kerja part time dan sebagainya, kita dapat beli benda-benda yang kita nak. So kita menghasilkan sisa dan air sisa. Alright, seterusnya penambahan pembinaan prasarana di setiap negara. So bila manusia semakin bertambah, keperluan negara semakin banyaklah. So banyak tempat, banyak bangunan dibina, banyak jaringan jalan raya dibina sebab manusia semakin bertambah. Okey, so bila manusia semakin bertambah, banyaklah pembinaan prasarana yang berlaku dalam negara. So sebelah kiri tu tambahan kereta api, ada yang sebelah kanan ni ialah gambar lama Genting Highland. Okey, Genting Highland dulu, ni ialah taman tema Genting Highland yang lama punya, yang baru saya tak pergi lagi. Alright. So inilah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Seterusnya ialah kepesatan ekonomi. So semakin hari negara akan ekonomi negara semakin pesat, semakin maju. So bila semakin pesat ekonomi, semakin maju, banyaklah bangunan-bangunan dibangunkan. Macam dekat Malaysia dulu kita ada Menara KL, lepas tu KLCC, yang terbaru pula apa dia? Yang kedua tertinggi kan, iaitu Menara Merdeka 118. So tengok gambar sebelah kanan ni, dulu tak banyak bangunan. Sekarang ni tengok Kuala Lumpur macam mana, bersepah-sepah bangunan yang tinggi-tinggi. So construction ni bertambah. So bila bertambah macam tu, semakin banyaklah sisa dan air sisa yang terhasil. Alright. So kita dah tahu faktor-faktor yang menyumbang. Kita pergi pula kepada isu-isu sosio-saintifik yang melibatkan sisa dan air sisa. Apakah isu-isu yang terlibat dalam sektor ni? Dua sektor ni, sisa dan air sisa. Jom kita bincang. Kita pergi kepada sisa dahulu. So kadar penjanaan sisa pepejal akan semakin bertambah setiap tahun. Okey, ini ialah isu sosio yang pertama dari segi sisa. Kerana apa? Tengok faktor tadi, manusia semakin bertambah, bangunan semakin banyak. Okey, kepesatan ekonomi negara semakin cepat dan sebagainya, menyebabkan kadar penjanaan sisa pepejal bertambah setiap tahun. Contohnya di kawasan perumahan awak. Sekarang ni katakan rumah awak ada 10 buah rumah. So 10 buah rumah ni menghasilkan sampah setiap hari 1 beg plastik. So bila semakin bertambah rumah di kawasan awak tu, meningkat kepada 100 buah rumah, so semakin banyaklah sampah-sampah yang dihasilkan. So sama juga isu di sini. Okey, yang pertama sekali, sisa sampah akan semakin bertambah. Yang kedua, apa dia? Proses pelupusan sisa pepejal membebaskan gas rumah hijau dan seterusnya menyebabkan pemanasan global. So bila semakin banyak sisa pepejal, sampah-sampah sarap dibebaskan, gas rumah hijau akan terbebas dengan banyak di udara dan boleh menyebabkan kesan rumah hijau. So gas rumah hijau ni contohnya karbon dioksida, banyak membebaskan ataupun banyak memberi kesan kepada ekosistem bumi sekarang ni. Kalau awak tengok dekat sini, ni ialah gas rumah hijau yang dibebaskan daripada lebihan-lebihan makanan ataupun sisa makanan. Kalau daripada segi food manufacturing dan packaging makanan, tengok membebaskan 2363. Dari segi pengangkutan 890, penggunaan 491. Okey, penggunaan tanah 993. Okey, so tu ialah terbebasnya gas rumah hijau akibat daripada sisa-sisa pepejal yang kita buang tanpa pengurusan yang betul. Alright, seterusnya
Kesihatan manusia akan terganggu akibat bau busuk, pembebasan gas toksik dan kehadiran vektor dan patogen yang membawa penyakit. So bila banyak sampah-sampah sarap yang dibuang oleh kita sendiri, so sampah sarap ni dia ada mengandungi bahan-bahan ataupun bakteria-bakteria, ada vektor yang membawa penyakit. So menyebabkan kesihatan manusia ni terjejas. Okey, itu ialah isu sosio-saintifik yang kedua. Yang ketiga, kita pergi kepada isu sosio-saintifik dari segi air sisa pula. So bila air sisa ni banyak dibebaskan, apa yang isu yang timbul, penggunaan sumber yang kurang cekap menyebabkan masalah kekurangan bekalan air yang bersih. So air bersih ni sangat penting untuk kehidupan kita. Katakan satu negeri tu bekalan air terganggu, so boleh menyebabkan kesusahan kepada penduduk kawasan tu. Sebab kita ni memang nak guna air yang bersih, okay, untuk makan, minum, mandi, minum, okay, dan sebagainya lah. Okey, so air bersih tu sangat penting untuk kita. So kalau kita tak jaga dia, inilah jadinya. Okey, bahaya untuk kita dan hidupan yang lain. Seterusnya, masalah eutrofikasi di kawasan sungai dan perairan pantai disebabkan oleh pelepasan air sisa yang tidak terurus. So eutrofikasi ni apa? Kita akan bincang eutrofikasi ni dalam bab yang akan datang, iaitu 4.4. Okey, sektor dalam pertanian dan perhutanan. Kita akan terangkan secara detail apa itu eutrofikasi. So eutrofikasi ni boleh menyebabkan hidupan akuatik terancam dan boleh membunuh ikan-ikan yang ada dalam tasik sungai dan sebagainya. Okey, seterusnya kita dah tahu isu-isu yang ada dalam sisa dan air sisa, isu sosio-saintifik. Kita nak atasi masalah tersebut, so kita aplikasi teknologi hijau. Okay, kita nak mengatasi isu sosio-saintifik dalam pengurusan sisa dan air sisa. So yang pertama apa? Yang pertama, kita buat pencegahan dan pengurangan. So macam mana kita nak buat? Mengawal penghasilan sisa domestik dan industri seperti pembaziran makanan dan sisa kertas. So dari segi makanan kita, jangan tamak sangat, jangan makan banyak sangat macam bulan puasa. Semua nak sebab nafsu tinggi. Okay, lepas tu bila dah makan 2-3 ketul kuih dah rasa kenyang, so banyak sisa makanan. So kita elakkan macam tu, kita kurangkan pembaziran. Seterusnya, apa kita kena buat? Pengasingan dan kitar semula. Kita buat recycle, okay? Sisa seperti kaca, kertas, plastik kita asingkan, lepas tu kita buat kitar semula. Yang ketiga, kita menggunakan konsep 5R. Dulu 3R, sekarang kita tambah lagi 2R. Okay, apa itu 5R? Tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula dan pemulihan. So teknik 5R ni menggantikan teknik 3R: refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery. So tolak dan pemulihan. Tolak ni refuse dan recovery ni pemulihan, ditambah untuk mencapai sisa yang sifar. Tak ada sisa dah. Okey, seterusnya yang keempat, menggunakan rawatan dan pemprosesan, iaitu proses biologi. So kita guna proses rawatan biologi, kita nak ubah sisa tadi yang kita tak nak tu kepada bahan organik, contohnya baja organik, dan menjadi sumber utama dalam tenaga boleh baharu, iaitu biojisim. Kita tukarkan yang kita tak nak ni, sisa-sisa organik ni, kepada bentuk tenaga baharu, iaitu tenaga biojisim. Alright, kita pergi satu persatu. Yang pertama, teknologi pembakaran atau penunuan. Okay, menggunakan incinerator jenis rotary clean, stoker grade, pyrolysis, plasma dan lain-lain. So ni ada antara aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi pengurusan sisa. So macam mana kita buat? Kita guna cara ni lah, incinerator dan sebagainya. Mengelakkan longgokan sampah yang terlalu banyak di tapak pelupusan. Cara lama, cara konvensional, kita buang sampah dalam tong sampah. Kita ambil tong sampah tu, kita buang dalam tong yang besar, lori sampah ambil, lori sampah pun buang saja di tapak-tapak pelupusan sampah. So kita nak tukar kaedah, kita guna aplikasi teknologi hijau, kita guna kaedah incinerator ni. So macam mana incinerator ni? Kita bakar sisa-sisa yang kita tak nak ni. So sisa-sisa kita tak nak ni, dia menghasilkan tenaga haba, dan bagi haba tu memanaskan air, air tu menghasilkan steam, steam tu memusingkan terbin, terbin pun pergi kepada generator, generator pun menghasilkan elektrik. So ada guna dia. Okay, sisa organik dibakar dan ditukarkan kepada bahan organik dan karbon dioksida serta haba. Alright, so tenaga haba menghasilkan steam untuk digunakan dalam penjanaan tenaga elektrik. So ada guna jugalah sisa pepejal yang kita buang selama ni. So tak adalah membahayakan kesihatan kalau kita biar saja macam tu. Alright, seterusnya teknologi pengkomposan. Kita nak hasilkan bahan kompos. Okey, menguraikan sisa organik, ya, termasuklah sisa makanan, pertanian, domestik, kepada bahan kompos secara semula jadi. Apa itu bahan kompos? So bahan kompos ni adalah satu bahan
bahan yang kita boleh guna dalam sektor pertanian. Yang ni pun akan saya explain secara detail dalam 4.4 yang akan datang. Okey, berupaya mencegah hakisan tanah dan memperbaiki struktur tanah supaya dapat menyerap air dengan lebih baik. So bagus sebenarnya baja kompos ni. So macam mana cara dia? Okey, baja kompos tidak mencemarkan alam sekitar. Teknologi yang digunakan dalam proses pengkomposan. Macam mana kita nak buat baja kompos ni? Kita boleh buat dalam 4 cara. Yang pertama ialah sistem windrow. Yang kedua ialah timbunan statik berudara. Yang ketiga ialah dalam konsep berjana, dan yang keempat ialah drum berputar. So kita akan explain satu-satu. So kita pergi kepada satu yang pertama, iaitu sistem windrow. So sistem windrow yang awak tengok dalam gambar rajah ni, ni ialah sistem windrow. Kita nak hasilkan baja kompos daripada sisa-sisa yang kita tak nak dah. So longgokan panjang sisa organik yang terdedah kepada udara. So bahan pengkomposan ni mesti kita balik-balikkannya secara manual. Kita pakailah jentera-jentera untuk kita balik-balikkan sisa-sisa ni secara kerap, dengan kerap selalulah, untuk memastikan bekalan oksigen daripada udara ni mencukupi sepanjang masa. So teknik ni dia memakan masa yang agak lama sebab dia berskala besar, memakan masa selama 3 hingga 6 bulan. Alright. Seterusnya, yang kedua ialah timbunan statik berudara. So timbunan statik berudara ni, kita sama juga macam windrow tadi, tetapi udara itu dialirkan ataupun diudarakan secara mekanikal dan sisa tu ditutup. Bukannya terdedah macam windrow tadi. Ini contoh dia. So dialirkan udara dalam sisa timbunan sisa tadi tu secara paksa. So teknik ni dia mengambil masa sekejap sahaja, selama 3 hingga 5 minggu sahaja, berbanding windrow tadi 3 hingga 6 bulan sebab kita pakai oksigen secara manual. Okey, yang ni kita paksa oksigen masuk ke dalam sisa ni. Kenapa oksigen perlu dalam dua-dua teknik ni? Oksigen ni diperlukan untuk pencernaan biologi yang berlaku dalam kompos ni. Okey, penguraian berlaku semasa oksigen tu digunakan untuk proses penguraian berlaku dalam kompos ni, sisa-sisa ni. Alright, seterusnya yang ketiga ialah berjana. Berjana ni kita boleh buat di rumah. Sisa disimpan di dalam bekas dan diberikan pengudaraan. So sisa tu kita kena lapik lah. So, ada sisa makanan, lapik dengan tanah, lapik dengan daun kering dan sebagainya. Mengambil masa selama 2 bulan. Yang sebelah kanan ni yang dikomersialkan lah. So kita boleh buat, kita beli ni, kita masukkan sisa saja dalam tu. Dia dah ada dia punya lapisan-lapisan dia. Kita biarkan sehingga 4 hingga 6 minggu, ataupun kurang kalau panas, kita kurangkan masa tu. So kita dapatlah baja kompos. Alright, yang keempat ialah drum berputar. Sisa dihancurkan dan dimasukkan ke dalam drum. Drum akan berputar untuk mencampurkan sisa dan memberi pengudaraan. So berlakulah baja kompos, terhasillah baja kompos. Alright. Seterusnya, habis bab baja kompos, kita pergi pula aplikasi seterusnya, iaitu teknologi rawatan aerobik dan anaerobik. Okey, so pencernaan aerobik ialah proses penguraian menggunakan oksigen. So macam mana awak tak nak tertukar aerobik dan anaerobik ni? Awak ingat je senaman aerobik. So senaman aerobik ni kan cergas, laju, so perlukan oksigen yang banyak. So penat kan? So aerobik memerlukan oksigen untuk proses penguraian dia. Okey, contohnya apa? Contohnya rawatan air sisa di loji-loji rawatan di Malaysia ni. Okey, pencernaan anaerobik pula ialah proses penguraian kita tak guna oksigen, tanpa penggunaan oksigen. So pencernaan anaerobik ni menghasilkan baja organik dan gas yang digunakan dalam biogas. So bahan sisa, contohnya sisa haiwan, sisa makanan, sisa tumbuhan dan sebagainya. Okey, dan enap cemar kumbahan dimasukkan ke dalam loji reaktor anaerobik untuk menghasilkan gas metana. So gas metana itulah boleh digunakan untuk kita menghasilkan api untuk memasak, untuk elektrik, lampu dan sebagainya. Okey, so tengok pula gas metana tu, okey, digunakan untuk apa? Yang dihasilkan daripada pencernaan anaerobik tadi. Okey, gas metana ni boleh digunakan sebagai bahan api untuk memasak dan untuk menjana tenaga elektrik. So sistem ni banyak diaplikasikan di negara-negara India dan China yang penduduknya berada di jauh pedalaman. So mereka ni tak dapat sangat elektrik, so mereka menggunakan teknologi macam ni. Dia bergantung kepada gas metana. So contohnya sisa-sisa daripada haiwan, daripada tumbuhan, daripada makanan kita, dia letakkan dalam reaktor anaerobik. Lepas tu reaktor anaerobik tu menghasilkan biogas, iaitu gas metana tadi. So gas metana tadi pun boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik untuk menyalakan lampu, dan boleh juga digunakan menghasilkan haba ataupun api untuk memasak. So teknologi ini mengurangkan kadar pembebasan gas rumah hijau semasa proses pencemaran.
So, seterusnya ialah aplikasi teknologi yang seterusnya, kaedah kita semula. Pengasingan sisa kepada sisa yang perlu dilupuskan dan sisa yang boleh dikita semula. So, contoh sisa-sisa yang boleh kita semula, kertas yang kita dah tak nak guna dah, kita nak buang, kaca, tin aluminium, air tin tu kan, bahan plastik. So, kita buat konsep 5R. Apa 5R? Reduce, refuse, reuse, recover dan recycle. Kurangkan, guna semula, kita semula, pemulihan dan tolak. So, tolak dan pemulihan ni dia baru masuk dalam 5R. Dulu tak ada. Dulu 3R kan. So sekarang 5R. Okey, seterusnya ialah logi rawatan effluent. So, logi rawatan effluent ni, kita nak rawat air sisa. Tak ada sisa kan? Tak ada sisa. Teknologi semuanya teknologi hijau untuk menangani sisa. Sekarang ni kita nak air sisa pula. So, air sisa mengandungi bahan kimia yang berbahaya, bakteria dan patogen. So, rawatan yang cekap perlu supaya air tersebut dapat digunakan semula. So, kita nak bersihkan balik air yang kotor tadi tu sebabkan oleh bakteria, patogen dan sebagainya. So, rawatan air ni kita boleh buat rawatan air sisa di logi rawatan effluent. So ada proses-proses dia. Apa dia? Yang pertama sekali ialah proses saringan. Kita saring dulu, kita saring dalam air tu kadang-kadang ada rumput-rumput kering dan sebagainya, selut-selut. So kita saring dulu, kita tapis dulu. Lepas tu penguraian secara aerobik. Okey, kita buat penguraian secara aerobik dengan oksigen kan. Lepas tu pegentalan dan pegumpalan, pemendapan, penapisan dan yang last sekali ialah pengklorinan dan pengfloridaan, yang ni untuk membunuh kuman-kuman. Barulah menghasilkan air yang selamat untuk digunakan. Alright. So tengok gambar rajah sebelah kanan tu ada yang primary yang pertamanya, lepas tu secondary yang kedua. So yang pertama tu tengok tu dia tapis dulu, lepas tu dia pergi dekat tangki, lepas tu secondary pula. Last sekali tengok yang klorin tu kan. Yang klorin tu untuk membunuh bakteria. Barulah kita lepaskan air tadi pergi ke sungai, pergi ke tasik, pergi ke laut. So macam ni lah air logi-logi rawatan kita berfungsi di Malaysia ni. Alright. Kita tak boleh lepaskan air sisa tu secara terus ke tasik, sungai dan laut sebab boleh membahayakan hidupan-hidupan yang berada di situ dan juga boleh membahayakan kita lah. Kita nak mandi kat sungai, sungai tercemar. So macam ni lah kita buat. Kita cuci dulu, kita rawat dulu air tadi tu supaya menjadi air yang selamat digunakan. Alright. So air yang telah dirawat bebas daripada bau, bahan cemar, endapan dan mikroorganisma yang berbahaya. So baru kita lepas ke sungai, laut dan tasik. Alright, so setakat tu saja. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan. So jangan lupa tekan link di description video tu, ada soalan di situ dalam bentuk Google Form. Selepas tu yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe untuk meneruskan tengok video-video yang terkini. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Saya juga ada page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Boleh like page Facebook di situ untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada 4.4 iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.